السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمعلمينا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، شهد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. Anak utus mati kepekuk ya kecepet itu Wesui kita orang kepetuk. Alhamdulillah dinaiki kepetuk meneh kita di majlis ilmu kapali waras ayah-ayah saya, tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, dan juga tidak lupakan buat seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Hidayah, kekayaan saya Ustaz Zaidi, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang didoakan semoga Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada tuan-tuan, ibu, ayah-ayah, dan ketika ini dalam kebersamaan kita yang kita syukuri, moga-moga menjadi pengikat kepada nikmat yang Allah sedang berikan ketika ini insya-Allah. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslim-muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menginginkan hamba-hambanya, yaitu orang lain, tuan-tuan, dirahmati Allah, ibu ayah, bapak-bapak, ayah-ayah sekalian yang ketika ini berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam ketika mana ruh yang berada dalam tubuh jasad ini Allah tempatkan pagi ini alhamdulillah di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ramai-ramainya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah yang terpilih itu kita, masya-Allah, subhanallah, tuan-tuan.
besar nikmat Allah SWT. Kepada Allah SWT ada seorang sahabat tuan, nak kongsi sedikit lah. Apabila Allah uji dia pertama dengan kesihatan, dalam keadaan diberikan nikmat yang besar, berkeluarga, subhanallah, tiba-tiba tuan Allah SWT tanpa ada tanda-tanda tuan, Allah uji dia dengan kesakitan yang membawa dan menyebabkan dia berada dalam keadaan hanya boleh bergerak dalam keadaan keterbatasan, iaitu mata je tuan, mata je boleh gerak. Subhanallahirrahim. Dalam beberapa tempoh yang Allah berikan ujian padanya tuan, subhanallah, sedikit demi sedikit Allah berikan kesembuhan, yang mana kesembuhan tersebut mengembalikan lebih kurang 90% kesehatannya, berbanding ketika mana Allah uji hanya beberapa ratus saja daripada anggota hissiyah yang Allah anugerahkan, yang Allah pinjamkan, mampu digerakkan. Betul-betul Allah, apabila Allah jadikan ataupun Allah kembalikan kesehatan ketika mana ziarah kepada Allah SWT, dua perkara yang disyukuri tuan. Pertama, apabila dia mampu dan dapat kembali melaksanakan pergerakan salat seperti mana ketika mana dia sihat. Satu, subhanallahirrahim. Kita rasa macam biasa tuan, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian kita rukuk, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, sujud, Allahu akbar, Allahumma salli ala sayyidina. Kita rasakan ada kepada Allah ketika mana sujud tadi kepada Allah, apabila kita lihat dalam pemikiran ini yang boleh menggerakkan satu organisasi, satu masa Allah perintahkan untuk kita sama-sama merendahkan sebagai tanda tawaduk kita kepada Allah SWT. Kita letakkan juga sama level dengan tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripadanya kita dikeluarkan, kemudian kepadanya kita dikembalikan kepada Allah. Maka kita lihat hari ini rupa-rupanya pergerakan yang kita lakukan dan laksanakan, alhamdulillah, pada pagi ini tuan-tuan Allah, adalah merupakan pergerakan yang sangat-sangat dirindui oleh orang-orang yang telah diuji atau ketika ini sedang diuji dengan kesakitan. Maka tuan-tuan Allah SWT dapat kita sujud tuan, dapat kita duduk i'tidal dengan sempurna. Alhamdulillah. Tak perlulah kita rasakan seperti mana kita lihat sahabat-sahabat kanan dan kiri kita, tapi apabila ada insan-insan yang dengan rasa syukurnya, dalam keadaan syukurnya kepada Allah, mengalir air matanya kepada Allah. Kita rasa biasa kan, datang dengan motor tanpa kita mengira kan, dalam keadaan kebiasaan kita, adab kita, balik kemudian biasa, alhamdulillah. Macam pagi tadi kan, buka pintu je kan, macam Allah SWT, aroma yang pertama sekali yang dapat dirasakan, dapat dihidup adalah bau kopi kan. Ini ada kopi kapal api lepas ni, rasanya kita rasa macam seronok kan. Kemudian kita duduk dan kita solat tahiyatul masjid, kemudian kita duduk, kemudian tunggu azan, menjawab azan, Allahumma salli ala sayyidina. Indah betul kan. Dan alhamdulillah Allah yang dipilih itu kita untuk kita dapat keberkatan dan kelebihan-kelebihan tersebut bermula berasal Allah daripada langkah pertama sejak kita keluar dari rumah. Satu langkah Allah berikan kepada kita keampunan dan Allah gugurkan dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Sampai saja kita pun baca doa, Allahu Akbar. Kita pergi mall, pergi kedai, tak baca doa kepada Allah, masuk mall, masuk rumah Allah SWT, keluar, hatta keluar pun diajar oleh Rasulullah SAW dalam keadaan masuk kita terus kita menaikkan 2 rakaat paling tidak untuk Allah, dapat duduk sementara menunggu azan. Alhamdulillah, dapat kita pun mengajar kepada Allah SWT. Azan pula, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemuliaan yang Allah berikan, pertamanya dapat melaksanakan solat di mana azan tersebut dilaungkan. Allahumma salli ala sayyidina. Untung tentu ada bagi Allah, ibu-ibu yang bagi Allah, kita dapat menjawab azan.
Apa keuntungan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain dan tidak bukan, dan kita ambil yang hujung tu, halat lahu syafaati. Subhanallah, syafaat ketika mana kita lihat dihimpunkan dia mahsyar nanti, bermula daripada zaman Nabi Adam dan seluruh daripada umat Nabi Adam sampailah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rahmat Allah dihimpunkan dalam keadaan mahsyar, hasyara. Dalam surah Al-Mulk disebut dalam Allah, kalau tak salah dalam ayat 20 lebih, 21, 22, tuhsyarun, maka Allah akan himpunkan kita dalam keadaan di tanah dataran yang rata daripada Nabi Adam dan umatnya sampailah umat Nabi Muhammad SAW dan seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Bayangkan dan rahmat Allah pergi nak mohon syafaat Nabi Adam, maka disebut oleh Nabi Adam, diceritakan tentang Allah SWT bahawa dia telah melakukan dan pernah melakukan satu kesilapan tentang memakan satu, bukan 10 kan, yang Allah, satu kesalahan yang menyebabkan dia kata aku tak boleh nak berikan syafaat kepada kamu kerana aku pernah melakukan kesalahan ataupun melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Satu kesalahan yang menyebabkan Nabi Adam tidak mampu memberikan syafaat. Bayangkan dengan Allah kesalahan yang telah kita lakukan, bagaimana keadaannya. Bertemu pula dengan Allah, sampailah pada Nabi Nuh AS pun tak boleh, sampailah dengan Allah yang akhirnya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW tersebut di antara salah satu cara dan jalan untuk kita mendapat syafaat ketika mana kita sehat ini, tuan-tuan, tak kalau pendengaran yang Allah pinjamkan bagi kita tentang wajah Allah, mampu masih lagi mendengar kalam-kalam suci Allah SWT, syiar-syiar azan, maka ambil luang dan peluang ini dan rahmat Allah SWT. Takal hayya 'alas salat, maka pelan ya Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bermohon pada Allah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma rabb hadhihi at-tammah wassalatil qa'imah, hingga akhirnya, dan maka kita doakan moga Rasulullah SAW direzekikan, dianugerahkan dengan liwaul hamdi, dapat kemuliaan yang mana akhirnya Rasulullah sebut halat lahu syafaati. Allah Akbar, kepada Allah SWT. Maka kita lihat dalam kemuliaan tersebut, duduknya kita dalam keadaan menanti dan menunggu azab tersebut. Kalau kita lihat dalam Allah SWT, banyak kemuliaan, dan kemuliaan tersebut ketika ini Allah sedang beri pada kita. Maka pertama dengan nak menjadikan nikmat tersebut berulang dan terus berulang, malah ditambah baik, maka kita ingat apa yang dipesan oleh pemberi nikmat, la in syakartum la azidannakum. Maka apabila kamu bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat tersebut. Nikmat untuk Allah dapat hadir, dapat duduk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tak perlulah kita nak rasa kepada Allah ketika mana ziarah sahabat, tuan, dalam keadaan perut ini ditebuk, tuan, dalam ditebuk dan ada beg yang berisi mana kata bahan buangan di dalam Allah SWT. Nak ke kanan bawa, nak dalam pergerakan yang terbatas setelah diberi kesihatan daripada hanya pertamanya, tak kala Allah uji mampu menggerakkan mata dalam Allah sedikit demi sedikit. Allah berikan kesembuhan atas doa sahabat-sahabat dalam Allah SWT dalam keadaan semuanya hanya dan lebih kurang beberapa ratus dibantu oleh Mesir dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallahil azim. Kita tuan-tuan masih lagi dapat duduk, kemudian standby apabila iqamah pun dilakukan dalam masa yang sama, tuan-tuan, macam Allah SWT. Ketika itu terdapat satu waktu mustajab, iaitu di antara azan dan iqamah. Maka tuan-tuan pun berdoa. Dalam doa tersebut, tuan-tuan, banyak yang tuan-tuan, ibu-ibu, ayah minta, melainkan satu ingatan pada Rasulullah SAW. Di antara tanda-tanda Allah nak beri kita perkara yang kita minta adalah dengan doa yang kita tak pernah miss doa tersebut dalam setiap keadaan tangan kita. Apa doa tuan-tuan Allah? Kalau tidak tuan-tuan Allah,
yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah dalam ucapan doa baginda, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kali tidak tuan-tuan tak pernah tinggal. Ya Allah, berikanlah kepada kami, ya Allah, kurniakanlah kepada kami, ya Allah, kebaikan. Apa yang kebaikan yang dalam hati Allah? Segala kebaikan yang Allah berikan dan rezekikan pada kita, yang Allah tetapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah, dalam keadaan kebaikan itu dan memberikan kegembiraan. Dalam kegembiraan dan kebaikan tersebut, dalam masa yang sama kita tetap mohon pada Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan ketika mana berada di yaumul akhirat nanti, tuan-tuan. Yang mana tuan-tuan mati Allah SWT, apa yang kita laksanakan hari ini tuan-tuan mati Allah, mungkin kita rasa macam berat tuan-tuan, sibuk tuan-tuan, rasa macam penuh kita berjaga, tetapi ingatlah tuan-tuan, hanya sedikit saja apabila Allah sebut pemilik kita ni, pemilik alam disebut wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka tuan-tuan, ibu ayah, kita seronok tuan-tuan ketika mana di muka bumi ketika ini dalam keadaan kita datang dengan keadaan boleh berpakaian, boleh berkenderaan, kita rasa seronok sangat-sangat, ibu ayah. Cuma kadang kita terfikir, kalau dah aku mati nanti, siapalah yang nak tengok, nak meneruskan hutang, nak memastikan anak-anak aku ni sekolah macam mana, nak memastikan dalam keadaan, semua kita fikir. Padahal semuanya itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala yang tak perlu kita fikirkan, melainkan apa dengan persiapan kita yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wal akhiratu khairun wa abqa. Inilah tuan-tuan, persiapan seperti inilah yang menunjukkan tuan-tuan, ibu-ibu, ayah adalah di antara orang yang disebut oleh Rasulullah sebagai hamba-hamba dan umat Nabi yang bijak sana dan bijak sini. Sebab apa tuan-tuan? Rasulullah sebut al-qayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bijak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang mempersiapkan dalam amalan yang mereka buat untuk persiapan ketika mana selepas kematian dan Allah SWT. Dan kita tuan-tuan, kita tidak pasti dalam keadaan bagaimana tuan-tuan. Macam semalam tuan-tuan, macam Allah SWT, ada satu hamba Allah, dia seorang nenek tua, umurnya 79 tahun. Dalam catatan setelah didaftarkan, saya tengok dia pakai IC bintang tuan-tuan, makna kata mungkin setelah kelahirannya 10 tahun barulah didaftarkan mana kata kelahiran tersebut. Mungkin daripada 79 atau 80, usianya adalah 90. Apa yang kita nak saksikan tuan-tuan mati Allah? Hamba Allah ni tuan-tuan mati Allah, seorang ibu tuan-tuan yang mempunyai 2 orang anak yang istimewa, selain daripada beberapa anak-anak yang lain yang dia bela ketika itu tuan-tuan mati Allah SWT adalah 2 orang anak istimewa yang tidak ada telefon. Tuan-tuan boleh tengok tuan-tuan mati Allah, bila pergi rumah dia tuan-tuan, telefon tak ada, TV tak ada, dan setiap kali banjir tuan-tuan, rumah dia adalah antara rumah yang wajib al-hunnah, mesti banjir. Asal banjir dia rumah dia, asal rumah dia banjir tuan-tuan. Allah uji tuan-tuan, susah. Tapi dalam masa yang sama tuan-tuan, kalau pergi ke rumah dia tuan-tuan, Allah SWT, tuan-tuan akan lihat ada satu sangkar kucing yang dibina lebih tinggi daripada rumah dia. Bayangkan tuan-tuan macam Allah, dalam ketidakadaan dia tuan-tuan, dalam kebiasaan dan kesusahan dia, 3 anak tuan-tuan, seorang ibu yang mana tuan-tuan macam Allah SWT, yang 2 orang anak yang istimewa, yang seorang di tuan-tuan macam Allah bekerja di kilang pasu dan buat pasu, tanah liat tu dibentuk menjadi pasu-pasu bunga. Yang seorang ini tugasannya adalah menjaga dan juga menguruskan ibunya yang masak tuan-tuan. Masuk tuan kosong, tak ada apa-apa. Ada sebelah kanan kita akan lihat daripada Allah SWT, ada satu tilam buat tidur anaknya tuan-tuan, dan satu bilik inilah buat tidur ibunya, ada satu katil. Almari tuan-tuan tak ada. Pergi ke bilik dapur tuan-tuan Allah SWT, adalah dia punya tong gas dengan dia punya gas dia tuan-tuan, dan ada satu peti ais. Tak ada telefon, tak ada TV tuan-tuan Allah SWT daripada dulu. Dan saya ingat lagi tuan-tuan Allah, last jumpa dia adalah pada 2 minggu lepas ketika mana
kampung hijau dilanda banjir tuan, sebahagian dia, dan rumah dia adalah di antara rumah yang mesti dinaiki air dalam paras pinggang tuan Allah. Tuan-tuan, ibu ayah rahmati Allah SWT, dalam keadaan itu rahmati Allah SWT, satu kelebihan insan ini tuan, yang saya rasa saya tak akan jumpa di kampung hijau, iaitu rumah yang tak ada TV, dan kedua anak yang tidak langsung memegang telefon bimbit tuan. Sampai hari ini, kalau tuan-tuan tak percaya tuan, boleh datang ke kampung hijau, kita boleh buat lawatan tuan. Ya, kerana semalam adalah merupakan hari pemergian ibunya tercinta. Tidak ada apa-apa tuan, dan tak pernah dengar berkenaan dengan hamba Allah ni. Dia buat apa ke, makna kata dalam keadaan terputus daripada pengetahuan dari media sosial tuan-tuan Allah, apa yang Allah hasilkan pada dia tuan-tuan Allah. Semalam tuan-tuan Allah SWT, dua anak ini yang tidak sekolah, tak bersekolah pun, dia tak bersekolah, subhanallahilazim, dalam keadaan awal mandikan ibunya tuan, beberapa pemandi jenazah di kalangan muslimat hanya membantu daripada sudut untuk memasangkan ataupun untuk memakai kain kafan. Kedua anak inilah yang menyantuni ibunya. Tuan-tuan Allah SWT, ketika dia sehat tuan, ketika mana di pusat pembinaan banjir PSD SRA hijau tu ataupun masjid hijau tuan-tuan, dapat lihat bagaimana anak ini tuan-tuan menyantuni kedua ibunya dalam keadaan makannya dari suap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang anak yang sangat-sangat hebat, termasuklah semalam cuma dia minta dia sebaik siapa sebelum nak solat jenazah tuan, tanya dulu ada ke waris-waris yang ingin menjadi imam atau mendoakan kepada Allahyarhamah ini, maka dia minta tolong pada imam yang bertugas. Selesai saja tuan-tuan Allah SWT. Petang semalam tuan-tuan Allah, kebetulan masih hidup tu punya kuburnya kubur bukit tuan, kuburnya bukit. Jadi pengurusi bahagian kubur tu dikorek bahagian atas. Tuan-tuan Allah SWT, ketika mana 2 minggu lepas tuan, 2 minggu lepas dalam keadaan kena cengkung sangat tuan-tuan, semalam tuan-tuan, ini antara orang yang boleh dikatakan tuan-tuan Allah SWT, dia tak tahulah dunia luar tuan, TV tak ada, handset pun tak ada. Yang tahu mungkin dalam keadaan hari-harian dia, apabila dengar azan, waktu azan dia solat. Kemudian dengan keadaan bersama dengan kucing ni tuan, kucing masih ada lagi sampai hari ini tuan. Moga-moga anak-anak yang meneruskan untuk menyantuni kucing tersebut. Ketika mana dimandikan tuan Allah SWT, dalam keadaan selesai dimandikan, dikafankan, dibawakan dalam keadaan diletakkan di hadapan ni, maka dia pun buka sekejap tuan untuk memberikan laluan kepada jemaah yang hadir. Saya tengok makcik ni 2 minggu lepas mukanya tengkung tuan Allah, bila dah ditelepongkan apa semua, nampak berisi dalam keadaan mukanya tu dah hilang dia punya kendut tuan. Umur 80 tuan Allah SWT. Di DBS 2 minggu lepas dia masih lagi dalam keadaan dia dah tak ada gerak apa tuan Allah. Dah mula dia punya wajah-wajah tu dah hilang kendutnya. Saya kata mana dia punya ni kan, subhanallahilazim. Sampai tuan, kita ambil uang untuk masukkan dalam kubur, sampai di tempat kuburan tuan. Satu lagi keajaiban bagi saya tuan Allah, yang saya lahir di situ, dah duduk di situ 46 tahun tuan. Jadi kita tahu geografi tanah tersebut mesti ada batu. Jarang-jarang tuan, kadang-kadang kalau tak ada batu itu kita laplah tempat tersebut, kawasan tersebut tuan. Sebab saya perasan tuan, di tempat yang area nak dikebumikan itu kepada Allah SWT, ada pernah sejarah bila dikorek jatuh. Ada pula dalam sejarah kepada Allah SWT, bila korek batu dia tenang tuan, sampai dia punya Hitachi pun jengking begitu, sebab saking kediri tanah ketulan batu tuan. Semalam tuan, datang dia, apa yang kita lihat, tanah yang dikeluarkan, sedang cantiknya kubur. Itulah Ustaz, itulah kata, itulah dia. Bila tengok dari sudut tanah tuan, tanahnya bukan tanah merah biasa, tapi tanah bunga tuan, top soil tu. Dia kata kawasan ni semua kawasan batu. Betul Ustaz, tapi Ustaz tengok sendiri, bawah tu boleh di-slide tuan, macam di tepi dinding ni tuan. Allah SWT, saya pun tak tahu. Saya kata tanya Raja, dia punya pengurus tu namanya Razak tuan. Dia korek tuan Allah SWT. Biasanya
apa dikorek kawasan tu mesti jatuh sebab ada batu-batu perui, tapi tak ada tuan, cantik ukurannya. Subhanallah, sehingga dikorek tu tak perlu nak di-repair, melainkan dibuat lahat sedikit sebelah apa tu, sebelah kiri atau sebelah kanan tu tuan, Allah SWT. Dalam masa yang sama, bangkai itu telah pun menjadikan tempat dan ruang untuk menyemadikan Allahyarhamah ini begitu cantik tuan-tuan Allah. Maka tuan-tuan Allah SWT, salah satu tuan, apa yang saya lihat daripada kehidupan hamba Allah ni tuan, anak beranaknya, bila tengok kat dapur tuan, yang ada nak beras, telur, kicap untuk Allah SWT. Sama juga bila mana berlaku banjir tuan, bila pergi ke rumah dia untuk hantar dia dengan Allah SWT, hantar balik, maka kita akan lihat benda yang sama dengan Allah dalam keadaan rumahnya dan juga apa yang ada di dapur. Saya kata subhanallah, dah 2 kali tuan pergi benda yang sama, dan inilah yang mungkin menjadi asbab hilangnya memikirkan tentang dunia dan yakinnya kepada Allah SWT dalam keadaan susahnya kepada Allah SWT. Yang saya rasa macam terkejut, dia makan telur kepada Allah SWT, telur dan juga ada kicap, kipas udang. Memang saya ingat sampai hari ini kepada Allah. Tetapi kucingnya tuan, kucingnya makanannya itu bukan apa tuan, makanan yang apa tu, kalau ikutkan tu yang mahal tuan, kata air, makanan kucing yang mahal itu, makanan tu ada tuan. Satu kemuliaan tuan Allah. Semalam tuan, masa dia meninggal lebih kurang 9:30 pagi tu boleh lagi anak dia mandikan tuan Allah. Kucingnya semua duduk begini tuan, dekat tepi pagar dinding tu, nak tengok ke apa, kucing tu berdiri gitu. Dia kata hai, kucing pun tahu tuan-tuannya tuan, bila tuan nak dibawa ke rumah Allah SWT. Allah Akbar kabira tuan. Saya fikir ya Allah, jalan dia untuk ni tuan, Allah mudahkan. Dia meninggal 9:30 tuan Allah SWT, kemudian tunggu anaknya balik dalam keadaan kami nak, kalau boleh kan waktu tu 12 dah selesai, tapi sebab ada anaknya lebih jauh, kita tunggu pukul 2 bawa tuan, 2.45 selesai mandikan, pukul 3 selesai solatkan, bertepatan dengan selesai tahlil, terus dibawa dalam keadaan tubuh dia siap tuan. Cuacanya redup semalam, subhanallah, tuan kepada Allah. Satu kelebihan yang Allah siapkan untuk dia tuan, yang tak ada masalah dengan masyarakat, tak ada masalah dengan media sosial, tak ada terlibat dengan apapun tuan. Bila tak ada TV, tak ada telefon, kuburnya tuan, bukan lepas maknanya kita kena buang telefon, tak tuan, tapi nak katakan selesai masalah di dunia dalam keadaan dia tak kaya tuan. Mungkin bagi pandangan saya tuan, dia tak ada banyak benda yang dihisap atas dia tuan. Basikal pun tak ada, anaknya ada satu motor tuan Allah SWT. Kalau tuan-tuan Allah pergi ke SK hijau tu, masuk belakang adalah nampak satu rumah yang paling hujung tuan Allah. Itulah rumahnya, yang mana rumah dia berbanding dengan rumah kucing yang disiapkan untuk kucing-kucing ni tuan. Dia kutip kucing dalam perjalanan balik, perjalanan kaki tuan, dia belur tuan. Allahu Akbar. Kita rasa macam satu benda yang sangat-sangat hebat dah tuan. Bila mana Allah jadikan kuburannya tuan di tanah yang berbukit, tetapi tak ada satu batu pun. Saya kata mana pergi batu-batu ni, dia jadi topsoil betul-betul dengan tuan-tuan tanah dunia tuan. Subhanallah lazim. Allah Allah rezekikan pada kita tuan atas kebaikan-kebaikan dan juga atas amalan-amalan kita yang Nabi SAW sebut, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kedatangan kita ni tuan Allah dalam keadaan, kalau kita di rumah tuan, paling tidak kita bangun, ya, kalau hari ini cuti lah tuan Allah SWT, kita mungkin gosok gigi tuan, gosok gigi, kita wuduk, maka kita mencapailah kain dan juga kita pakai t-shirt, kita buat Allah macam biasa. Tetapi di sini tuan, pasti confirm 99.9% tuan akan mandi dulu, sebab tahu tuan Allah dalam keadaan melanggar ataupun melawan kesejukan, mujahadah dan melangkah, ya, dalam keadaan Allah nak beri sesuatu yang besar. Duduk lagi tuan Allah, dah selesai, maka muazzin pun mulai Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati hayya 'alal falah, qad qamatis salatu
قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita pun sama-sama mengangkat tangan lagi untuk mendoakan terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar kabira. Yang kita tak buat di rumah tuan hari ini, alhamdulillah, bila Allah rezekikan kita berada di rumah Allah, Allah rezekikan satu kebaikan yang moga-moga apabila kita syukur dengan nikmat tersebut yang kita anggap biasa tuan. Biasalah. Malah lagi masjid tak biasa tuan, luar biasa, sangat luar biasa tuan. Kiranya memang luar biasa, bukan biasa-biasa. Kemudian dalam keadaan begitu tuan, ada satu benda lagi yang Rasulullah nak berikan kepada kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala safil muqaddam. Sesungguhnya Allah SWT dan para malaikat mendoakan dalam keadaan memberikan rahmat kepada mereka yang pertamanya yang berada di saf hadapan. Allah Allah, beruntung tuan. Kita jangan jadi baik sangat tuan. Sila depan, sila nampak siapa kita dia pergi depan tuan. Jangan jadi rugi tuan. Sebab apa? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala safil muqaddam. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut tuan. Maka jangan jangan pula bertumbuk. Acik dah semalam, acik pagi saya pula lepas acik asal tahun depannya haji, lepas haji tahun depan, hari ini bagi saya. Contoh, tak perlu begitu. Yang dapat kita ke depan tuan. Dalam keadaan begitu tuan, Allah SWT bukan sekadar pahala dan ganjaran dari 27 solat berjemaah tadi tuan. Nampak tuan, salah satu daripada ketenangan yang mungkin tuan, yang pastinya Allah berikan dengan jalan apabila berada di saf hadapan tuan. Kita lihat apa yang Nabi janjikan. Inna Allah wa malaikatahu, Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat memberikan ataupun berselawat dalam bentuk memberikan kerahmatan dalam keadaan tuan teringat dan dalam keadaan Allah syukur masih boleh rukuk tuan. Ada kawan yang rukuk boleh tak boleh, goyang tak boleh, kena cari kursi. Kita alhamdulillah tuan, sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Allahu akbar. Dapat sujud dengan sempurna tuan. Masa seronok meletakkan mahkota kita ni kan, kita turun dan jatuhkan serendah-rendahnya di hadapan Allah SWT, membuang segala keegoan tak kala takbir Allahu Akbar, maka hilang dan kita letakkan seluruh masalah-masalah kita di belakang. Kerana tuan bukan sekadar kerja fa'iliyah tuan, tapi kerja hati yang akan dinilai di hadapan Allah SWT. Dalam perjalanan solat tuan, 2 rakaat tadi, sepanjang mana kita tidaknya dalam keadaan kita duduk dalam dua sujudnya yang tidak semua juga Allah rezekikan bagi umat-umat Nabi Muhammad SAW. Kita dapat duduk dengan sempurna tuan. Allah Akbar. Ada kawan yang Allah dapat sujud yang sempurna, alhamdulillah. Tapi bila mana dia duduk antara dua sujud tuan, dia tak boleh meletakkan punggungnya di atas iftirash tuan ataupun tawarruk. Dia terpaksa berdiri tuan separuh. Sekali kenapa dia bekas daripada pernah aksiden dulu. Subhanallah. Tapi tuan Allah, yang saya pelik ketika mana dia jadi imam, dia boleh duduk dan paksa. Tapi bila jadi solat menjadi makmum, dia tak boleh nak duduk dengan sempurna. Dia kata, inilah mujahadah seorang imam. Patutlah bila mana Rasulullah SAW mendoakan dalam hadis yang panjang berkenaan al-imam dhamin wal mu'adzin mu'taminin, yang mana didoakan para imam ni, Allahumma irsyadul a'immah wal mu'adzin mu'taminin. Ya Allah, berikanlah petunjuk dan hidayah kepada imam, para imam dan juga para muazzin yang amanah. Subhanallah. Kita pun seronok dalam pagi tadi, rasanya dah 2 kali direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat menjadi jemaah dan menjadi makmum, macam ala-ala solat di Mekah juga, oleh Allah. Bacaannya subhanallah, beruntung kepada Pak Imam gitu tuan. Alhamdulillah. Ya, moga-moga Allah merahmati, bukan saja Allah merahmati, doa dan didoakan oleh Rasulullah dan muazzin daripada Allah dalam beberapa kalam-kalam bagi dia sallallahu alaihi wasallam dalam kemuliaan. Yang pertamanya, satu benda yang sangat-sangat
besar yang Allah rezekikan kepada muazzin. Rasanya acik ni tadi cik eh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Keampunan Allah SWT kepada muazzin sejauh mana suara dia dapat didengar. Bayangkan ada yang tertidur. Kadang-kadang kita pasang alarm setiap 2 minit sekali. Belum tentu alarm tu boleh gerakkan kita. Pasang kan, besok nak bangun pukul 5.30, kita pasang 5.12, pasang 5.20, pasang 4.49, pukul 5 1 minit. Udahnya yang terjaga apabila dengar azan daripada Masjid Al-Hidayah oleh Haji sekian. As-salatu khairun minan naum. Padahal kita set 5 kali, 5 setting alam yang terjaga oleh sebab azan. As-salatu khairun minan naum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Teringat zaman-zaman jadi Bilal balik Mesir kan, kita dah tahu dah ni jangan nak pergi mana-mana, terus jadi Bilal. Daripada 2004 Bilal 2 musim, naik imam 3, imam 2, imam 1, sampailah jadi ketua darjah hari ini. Teringat zaman-zaman zaman dulu tahun 2004. Masya Allah, masa tu tak tahu Masya Allah. Sebab bila tak tahu, kita orang muda kan, 2004 balik kahwin. Subhanallah, bila kahwin katin apa, kira katin baru lah, nak pergi masjid tu kadang-kadang selalu orang bising, Ustaz hari tadi tak ada katin baru lah je. Oh, katin baru masuk tahun kedua, Ustaz ni kenapa tak ada 2-3 hari lama tak nampak. Kita ni rasa masa tu muda-muda lagi, hai dua waktu tak ada pun rasa lama tu, lama tak nampak Ustaz. Udahnya kan bayar macam Allah. Rupa-rupanya kan, dalam pertanyaan tersebut saya letakkan dalam diri saya, kenapalah pada ketika itu tak ambil ruang dan peluang. Sebab Allah, pengetahuan tentang kelebihan-kelebihan muazzin ini ataupun berada di ruang yang disebut sebagai taman-taman syurga, tempat terbaik untuk Allah ini, rupanya adalah besar. Pertanyaan dia bukan kerana dia sibuk dengan kita, tapi Allah hantar. Kenapa kau tak datang? Allah tanya atau zahirkan pertanyaan tersebut melalui pertanyaan wak-wak yang tanya tadi. Macam Allah maksud macam Allah. Bayangkan Allah SWT dalam keadaan yang lain. Nabi sebut juga pada muazzin kepada Allah SWT apabila Allah muliakan dia dalam keadaan dipanjangkan lehernya. 2 pandangan ulama bersama ada dipanjangkan ketika itu supaya ketika mana dia mahsyar orang akan melihat siapa itu di kalangan semua ratu-ratuan seluruh makhluk Tuhan dihimpunkan serapat-rapatnya ada satu hamba Allah yang hilang daripada ni. Bayangkan rapat Tuhan, sesak urungan, sesak nafas. Kita pergi pasar bazar Ramadan berasalah sumpungan dengan senggol sini nak mengelak ke kanan ke kiri dan macam regu dengan udahnya lantaklah dan langgar. Yang penting dah bawa dah beli barang, dah beli apa bontrot apa semua. Bayangkan ketika mana tidak ada tertinggal satu pun makhluk ciptaan Allah SWT dari awal penciptaan sampailah kepada penutup yang disebut Yaumul Qiyamah dihimpun kan. Ketika itu tuan ada satu golongan yang dimuliakan oleh Allah SWT, Al-Muazzin. Jadi tuan-tuan Allah minta sekali tuan, tak kut-kutlah dapat yang sekali perlu haji ini haji batuk lagi kan, rasa tak boleh lagi tak tolong. Jangan kita saya pun tak boleh jangan kita terus je. Kadang-kadang macam Allah tang imam pun sama kan, bila kebetulan imam tak ada asar itu gagah lagi, zuhur gagah lagi, bila tuan nak ditolak waktu maghrib itu ya macam Allah SWT kan. Ambil ruang dengan sekarang tuan antara posisi yang didoakan oleh Rasulullah SAW on the spot dan on the dot Allah. Maka berdoa Allah, bayangkan dalam keadaan penuhnya umat tadi kan, makhluk yang diciptakan Allah SWT dipanjangkan dalam satu cara, orang akan lihat siapa tu, itulah muazzin. Wa rafa'a darajatahu, Allah angkat darjat mereka dalam keadaan bila mana bukan dipanjangkan secara zuhur, tapi Allah angkat
darjat para muazzin. Allah beruntung ya tuan-tuan, maka Allah SWT. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan ibu ayah, apatah lagi bukan sekadar yang azan, yang mendengar azan, yang menjawab azan, semuanya Allah berikan dan Allah rezekikan kepada khususnya seluruh umat Nabi SAW. Dan alhamdulillah dengan duduknya kita tuan hari ini, pendengaran kita dengan Allah pada rakaatnya pertama dikisahkan seruan-seruan kepada seluruh orang-orang yang beriman oleh imam tadi tuan. Rasa bersyukur ya Allah, alhamdulillah masih lagi pendengaran kita mampu mendengar kalam-kalam suci Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita pun dengar oleh Allah belum tentu dapat mampu baca dua layan mushaf surah yang pertama ataupun ayat yang pertama berkenaan dengan perintah-perintah, yang keduanya juga perintah dari Allah SWT apabila didatangkan ataupun kamu mendengar akan berita-berita dibawakan WhatsApp ke atau berita-berita berkenaan dengan satu isu, maka patabayan hendaklah kamu selidiki terlebih dahulu kerana pastikanlah, lihatlah siapa yang membawa berita tersebut. Maka perkara tersebut dan wajib dan wajar kita syukuri kepada Allah. Dalam solat Allah kita juga dapat peringatan, dapat nasihat daripada imam yang baca ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah. Yang ketika mana sujud kita tambahkan lagi alhamdulillah, ya Allah, syukurnya lah masih boleh dibangunkan. Itulah hakikat dengan bagaimana kita nak katakan sahabat saya yang sakit dari rasa bersyukur bukan sekadar dapat solat seperti mana ketika mana dia sihat, tapi solat yang mana solat tersebut dilaksanakan di tempat azan dilakukan, iaitu di rumah Allah, di sebaik-baik tempat yang bumi. Jadi tuan-tuan lebih bahaya. Maka saya beri dan menjeru pada diri saya untuk terus kita bersyukur supaya nikmat yang Allah sedang beri tuan Allah kekalkan. Kalaulah ditakdirkan juga satu masa Allah beri kesakitan, tetapi sedikit pun tidak akan mengurangkan jarak kita dengan Allah dan ingatan kita dengan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Itu tak ada apa-apa tuan. Semua ni adalah milik Allah yang satu masa boleh saja Allah nak ambil tuan. Dan satu masa dan satu perkara yang Allah sebut, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala ya'qilun. Dan apabila kita selalu baca dalam surah yang kita ulang, apabila kita lihat semakin hari meningkat usia tuan, apa yang Allah kurangkan? Ingatan pun dikurangkan. Kadang-kadang tuan elok dah handphone tu dah ada kat sini, cari kaki mana pula rasa-rasa dekat poket, jam tadi elok je tuan-tuan, kita letak kat sini. Biasa letak kat situ, kita tahu yang balik jam yang biasa abang letak sini mana, kenapa abang letak, padahal kita tahu dah kita tak letak situ, letak lain, pun dijumpa dan kadang-kadang Allah bukan secara ingatan. Maka perkara pertama tuan-tuan Allah, di antara yang Allah nak berikan signal apabila bertambah umur, Allah akan kurangkan wa nunakkisu, salah satunya kekuatan kita tuan. Maka ingatlah tuan, bukan kadang-kadang kita masih lupa lagi tuan, tak apa ada makjun saat kita belasah makjun apa semua kan. Jadi dah cepat balik, tetapi tuan yang Allah nak lebih ingatkan apabila supaya mengurangkan tentang pegangan kita pada dunia ini adalah apabila kita melihat kematian. Alhaakumut takasur, bila mana hatta zurtumul maqabir, sama ada kita lihat perkuburan, menghadiri pengebumian, menghadiri kematian, maka itulah dalil dan bukti bahawa mati itu pasti. Cumanya hari itu kepastiannya kita melihat sahabat kita diurus, sahabat kita diusung, sahabat kita digendong, sahabat kita dibuka satu persatu tuan-tuan talinya, kemudian dimasukkan ke dalam ya Allah. Begitulah satu masa nanti tuan-tuan. Cumanya dalam keadaan di mana dan bagaimanakah keadaannya apabila berada dalam liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi, apabila sudah ditinggal seorang, tinggallah jasad seorang diri. Tinggallah tempat meninggal, tinggallah, tak ada tinggallah, tak ada sebutlah. Hatta sebelum kematian dipanggil cikgu, mana haji tu, mana tak ada tuan.
Tok ketua ni mana tak ada kan. Jenazah dah siap dah, jenazah dah sampai, jenazah dah dikebumikan, jenazah dah disolatkan. Maka jenazah itulah title yang tinggal untuk kita tuan, ketika mana berada di dalam perkuburan nanti yang kita mohon pada Allah. Ya Allah, jadikanlah ya Allah setiap pergerakan kami, kebaikan yang kami lakukan ini ya Allah, termasuk ketika ini ya Allah kami berada di rumah-Mu ya Allah, jadikanlah ini sebagai salah satu nikmat yang kami syukuri ya Allah, agar dengan kesyukuran kami ini ya Allah menjadi penambah nikmat daripada-Mu ya Allah, untuk kami tetapkan hati-hati kami, langkah-langkah kami ke rumah-Mu ya Allah. Semoga setiap langkah kami ya Allah, yang ketika mana ada langkah dalam keadaan yang sedikit kesakitan, ada sujud kami yang dalam keadaan sakit tetapi tetap kami sujud ya Allah, ada dalam keadaan istirahat kami, sakit lutut kami ya Allah, tapi kami tetap demi ketaatan kami pada-Mu ya Allah, nak merasakan selagi mana boleh, maka kami akan berusaha ya Allah. Moga-moga jadikan setiap usaha kami ya Allah sebagai sebaik-baik ganjaran peneman kami saat kami berada di ruangan yang kecil. Semoga dijadikan ruangan tersebut sebagai taman-taman syurga. Itu yang pertama tuan-tuan, kesyukuran dapat solat. Yang kedua ni tuan-tuan kepada Allah, yang terakhir sahabat saya ni tuan-tuan, apabila ditanya apakah kelazatan selepas kesusahan, inna ma'al usri yusra, dia mampu membaca Al-Quran dan memegang mushaf Al-Quran. Ustaz, dia sebut satu masa nanti Ustaz, Al-Quran ada sebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu benar, satu masa nanti pasti dikunci mulut kita. Tapi lihat Ustaz, tentang bacaan dan mulut ini Ustaz tidak akan diberikan ganjaran dunia akhirat. Ada janji Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu akan Al-Quran, sesungguhnya ia pasti akan mendatangi pada siapa tuan? Kepada hamba-hambanya umat Nabi SAW yang menjadikan Al-Quran itu li ashabi, sebagai sahabat. Jadi tuan-tuan Allah, syukurnya dia setelah sehat boleh membaca dan memegang Al-Quran. Kerana tuan-tuan, pegang saja dah disyukuri tuan. Kerana ketika mana dia sakit, hanya mata yang boleh bergerak. Ustaz, tangan inilah yang tidak akan terlepas, kerana Allah sebut mulut saya dikunci Ustaz, tapi tangan saya pegang Al-Quran ini tidak akan terlepas daripada satu kebaikan yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Jadi Allah pegang Al-Quran, dia syukur tuan. Allah Akbar, rupanya itulah nikmat apabila diberikan kesusahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya satu kesukaran itu Allah akan buka banyak pintu-pintu kemudahan bagi dia. Pertama tuan, yang paling besar adalah kemudahan dia memahami, mudah faham, mayyuridillahi khairah wa yufaqihu fid din, dan Allah fahamkan dalam urusan agama dia apabila hanya dengan memegang Al-Quran. Disyukur sangat-sangat, macam seolah-olah orang yang dapat berbuka puasa tuan. Kita dapat bukan biasa tuan. Bila Ustaz mesti nak pegang Quran, tak nak pegang handset WhatsApp dia. Kadang-kadang aku tengok juga pegang Allah SWT, tapi dia syukur tuan ya Allah. Semoga nikmat ini tuan tidak dilupakan walau sebesar-besar atau sekecil-kecil. Dan nikmat yang sekecil-kecil itu kita syukuri, insyaAllah tuan, nikmat yang besar petang lagi. Dan nak menjadikan nikmat yang kita hadapkan, kita dapat ni menjadi dan ikat dia tuan dengan jalan apa? Dengan jalan kita syukuri dan memberi nikmat tersebut dan yakinkan pada kita tuan, la in syakartum la azidannakum. Dua perkara yang disyukuri, dapat solat, bukan dapat solat tuan, sedangkan dia solat dalam pergerakan ketika mana dia sakit dan dia solat tuan, tapi solat yang disebutkan tadi adalah solat seperti mana dia sehat, yang sedang dan baru saja kita buat tadi tuan, mengumpulkan terima Allah SWT. Maka lihat betapa besarnya kesyukuran dia terhadap Allah SWT, supaya kita boleh ambil inspirasi untuk Allah. Setiap kebaikan yang dapat dilaksanakan dalam keadaan sehat ini kita syukuri.
Sebab Nabi sebut dua nikmat yang besar yang sering dilupakan oleh umatku adalah nikmat lapar dan nikmat sehat. Betul ke macam Allah? Bila dah sakit, ya Allah, nanti kalau dah sehat nanti insyaAllah nak juga buat macam ni. Tapi ketika sehat belum tentu betul macam Allah. Tapi bila sakit, Allah ni kalau lah contoh tak sakit ni rasa nak puasa Sabtu Isnin kami, tapi bila sehat Allah susah kan, belum tentu lagi. Jadi insyaAllah macam Allah. Dua nikmat yang sahabat apabila tiba kesakitan. Pertama, nikmat solat dalam keadaan sehat seperti mana sehat, dan nikmat mampu mulazamah dengan Al-Quran, dapat membaca menyebut huruf dengan baik. Setelah beberapa tahun dan Allah uji lidahnya kaku kan, nak menyebut 29 huruf hijaiyah itu pun sukar. Tapi satu masa dan ketika ini Alhamdulillah, lebih kurang pada bermula setengah tahun ini Allah pulihkan sebutan dia lebih kurang 99%. Adalah sedikit daripada sudut sin dan juga sudut shin. Dalam bab nafas ini masih lagi tidak mampu disebut dengan sempurna. Tapi bagi saya yang Allah, kesempurnaan yang saya dapat dari dia adalah bila mana rasa sempurna ada seorang sahabat yang boleh mengingatkan kita kepada Allah SWT. Sebab apa tuan? Dia hanya bersyukur tuan, tapi syukur dia tuan lain macam tuan. Macam kita rasa, ya Allah, lain yang ya Allah, banyak benda yang Allah dah bagi pada aku, ya Allah, aku tidak mampu untuk bersyukuri, walaupun sepatutnya dan wajib dan wajar untuk disyukuri. Maka macam Allah hadirkan dalam keadaan itu. Jadi tuan-tuan, ibu ayah macam Allah SWT, semoga apa yang kita kongsikan pada pagi ini, dan saya yakin sebenarnya antara insan-insan yang tidak layak berada di hadapan tuan-tuan adalah saya, kerana ilmu yang tak ada. Tapi saya mohon maaf ibu ayah macam Allah SWT sekiranya kalang-kalang ataupun setiap butir-butir kata-kata yang keluar daripada mulut saya ini menyebabkan tuan-tuan ada terasa hati. Saya mohon maaf tuan-tuan. Saya mohon maaf ibu ayah. Yang penting hati saya seronok sebab dapat menumpang keberkatan tuan-tuan kepada Allah. Sebab apa tuan-tuan datang sini bukan pilihan tuan-tuan sebenarnya. Ramai yang nak buat baik tuan-tuan, belum tentu dapat. Sebab apa? Ramai yang rasa macam tak ada masa, tapi Allah tetapkan masa. Sebab inilah pilihan Allah SWT. Dan pilihan Allah adalah pilihan terbaik yang berada di ruangan ini. Rasa bersyukur dapat menumpang kasih wawal yang garang, handsome, Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan insyaAllah, kopi pun dah disiapkan pada pukul 5.40 tadi. Tak takut sejuk, jadi kita bersama-sama kita berada di luar sana untuk santapan rohani dan juga santapan jasmani kita insyaAllah. Ada kopi roti, kapal api. Alhamdulillah, syukur. Jadi kalau kapal api, kita doa ni pendek je lah dia. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, di kesempatan ini saya dan juga mohon kemaafan dan keampunan daripada ayah-ayah anda, tuan-tuan haji, ibu ayah sekalian, dan juga nak ingin menumpang sedikit tuan-tuan, boleh tak menumpang keberkatan daripada amin ya tuan-tuan. Kod-kod lah tuan-tuan, dapat saya menumpang dan menyebutkan kita semua lah insyaAllah. Semoga kita Allah berikan kepada kita kesihatan, yang mana kesihatan dan usia yang dipinjamkan ini insyaAllah terus meletakkan kita dan terus membawa kita kepada kebaikan kepada Allah SWT insyaAllah. Astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. وسلم الله تبارك وتعالى عن كل صحابة سيدنا رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول أمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اغفر ذنوبنا يا الله، اغفر ذنوبنا يا رحمن، اغفر ذنوبنا يا رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم
كما ربونا صغارا اللهم يا الله ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Moga dengan terampuni dosa-dosa kami, maka tidak ada hijab di antara doa-doa dan permohonan kami dan amalan kami ya Allah. Ampuni juga dosa kedua-dua ibu bapa kami ya Allah. Yang mana ibu kami tumpangi rahimnya selama 9 bulan ya Allah. Sakitnya ya Allah tidak mampu kami balas kebaikan mereka ya Allah. Susahnya mereka ya Allah cari rezeki ya Allah, tidak sekali-kali mampu kami balas ya Allah. Ya Allah Rahman ya Rahim, sayangi mereka seperti mana mereka menyayangi kami dan mengasihani kami suatu kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, rezekikanlah buat kami zuriat yang saleh dan salihah, yang sesat dan dapat mampu untuk mendoakan buat kami. Dan satu masa nanti sekiranya rezekikan ya Allah, mereka akan menjaga kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah tangan-tangan mereka tangan-tangan yang akan lemah lembutnya memandikan jenazah kami nanti ya Allah. Sebagaimana lemah lembutnya kami memandikan mereka waktu mereka bayi dahulu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah tangan-tangan mereka tangan-tangan yang akan memakaikan kami dengan kain kafan dengan penuh kasih sayang ya Allah. Saat masih terasa kesakitan sakaratul maut bagi kami ya Allah, dengan lemah lembutnya mereka memakaikan kami, merapikan kain kafan ke atas kami ya Allah, atas persiapan kami bertemu denganmu ya Allah. Sebagaimana lemah lembutnya kami ya Allah, dengan penuh kasih sayangnya memakaikan mereka dengan pakaian suatu mereka bayi dahulu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah tangan-tangan anak-anak kami tangan-tangan yang akan mengangkat tangan, menadah tangan untuk mendoakan kami ya Allah ketika salat ke atas kami ya Allah. Jadikanlah tangan-tangan mereka ya Allah tangan yang akan menusung jenazah kami dengan penuh kasih sayangnya. Dalam lisan-lisan mereka sentiasa mendoakan kami, memohonkan keampunan ke atas kami ya Allah. Sebagaimana ya Allah ketika mana mereka kecil, kami azankan di telinga kanan mereka, kami iqamahkan di telinga kiri mereka, kami berikan mereka dengan zikir la ilaha illallah. Dan jadikanlah zuriat kami yang akan mengajarkan dan bersama dengan kami saat kami sakaratul maut ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah ya Allah zuriat kami zuriat yang akan meletakkan jenazah kami dan yang lahat dengan penuh kasih sayangnya, dengan penuh lemah lembutnya ya Allah. Sebagaimana kami dengan penuh kasih sayangnya menyokong mereka, menginum mereka suatu mereka bayi dahulu ya Allah. Istajibillahumma du'ana, istajibillahumma du'ana, istajibillahumma du'ana. Allahumma ya Allah, jadikanlah setiap kebaikan kami sekecil-kecilnya kami syukuri ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersyukur, jadikanlah hamba-hambamu yang bersyukur. Allahumma ja'alna minasy syakirin waj'alna minas salihin waj'alna minas sabirin. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم إنه بكم تقبل الكريم والفان والعياذ بالله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.